perempuan, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kaedah pemakanan yang kita kenali sebagai rendah karbohidrat dan tinggi lemak LCHF, dan juga amalan intermittent fasting atau kita fahamnya sebagai puasa berkala. Dan dua kaedah ini saya gunakan untuk dalam usaha saya menurunkan berat badan, dan alhamdulillah saya berjaya mengurangkan berat badan saya daripada 89 kg dan sekarang berat badan saya 70 kg, hampir 20 kg tuan-tuan dan perempuan. Dan saya berjaya ini disebabkan saya mengamalkan dua kaedah tadi, iaitu pemakanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak serta amalan puasa berkala. Jadi bagaimana saya lakukan? Dan kenapa saya memilih LCHF ini? Untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, sebenarnya setelah bertahun-tahun dulu saya sedang berusaha menurunkan berat badan, dan pelbagai kaedah yang saya gunakan, dan ada yang saya berjaya separuh jalan, dan apabila saya sudah fed up, saya kembali kepada pemakanan biasa. Badan naik dengan begitu cepat sekali, dengan mendadak, sehingga melebihi daripada berat yang sebelum saya amalkan diet. Dan beberapa diet juga saya amalkan, dan ada yang memberi kesan, ada yang tidak memberi kesan. Dan sehinggalah saya memilih untuk belajar lebih serius. Bermaksud saya ingin menjaga pemakanan saya untuk menurunkan berat badan dengan cara ilmu. Maksud dia bukan saya mengambil konsep semata-mata, baca, ambil konsep, itu boleh makan, itu tak boleh makan, lepas tu saya apply kat diri saya tanpa saya bertanya kenapa, apa jadi kalau makan ni, kenapa saya tak boleh makan itu. So kalau saya hanya ambil konsep, so saya samalah seperti sebelum-sebelum ini saya mengamalkan diet tanpa bertanya ataupun hanya mengambil konsep sahaja. Tetapi LCHF ini saya alhamdulillah saya banyakkan pembacaan, saya belajar, saya mengikut seminar, saya belajar daripada Dr. Norman Norawi, Dr. Malinda dan sebagainya, untuk saya mendapatkan ilmu mengenai LCHF dan intermittent fasting ini. Dan alhamdulillah apa yang saya amalkan dalam LCHF dan intermittent fasting adalah berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, di mana saya cuba mengenali dan masih belajar untuk saya mengetahui apabila saya makan sesuatu makanan tersebut, bagaimana metabolisme badan kita bertindak balas terhadap makanan tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak minta tuan-tuan fokus saya untuk saya ceritakan mengenai LCHF ini. Okey, LCHF ini adalah kaedah pemakanan di mana kita menganjurkan pengamal untuk mengambil rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Kalau kita faham, kalau kita boleh bayangkan piramid makanan, di mana di bawahnya kita dianjurkan untuk makan karbohidrat paling banyak, dan di atas puncaknya iaitu lemak paling sikit. Dalam kaedah LCHF ini, kita akan terbalikkan piramid makanan itu. Kita akan jadikan lemak paling banyak dan karbohidrat paling sikit. Kerana apa? Apa yang kita nak kontrol dalam kaedah pemakanan ini adalah insulin. Insulin itu macam mana datangnya dalam badan kita? Ia ada datang melalui kehadiran glukosa dalam darah kita. Jadi glukosa itu dia akan datang daripada sumber karbohidrat, daripada gula pasir, manisan, daripada nasi, daripada mi, daripada sumber-sumber karbohidrat. Ini adalah sumber yang akan memberikan kesan glukosa, rembesan glukosa yang begitu tinggi dalam tubuh kita, yang akan menyebabkan glukosa ini akan merangsang pankreas kita menghasilkan insulin, di mana insulin ini akan membawa semua glukosa ini masuk ke sel sebagai sumber tenaga. Cuma masalahnya adalah kita untuk menurunkan berat badan, kita mesti mengawal insulin dalam badan kita. Kerana insulin ni ada beberapa keburukan. Yang pertamanya adalah dia akan menyebabkan glukos ini masuk ke sel lemak, dan sel lemak kita akan membesar, berkembang biak dengan jayanya. Jadi itu kita nak elakkan. Dan yang kedua, dalam usaha menurunkan berat badan, jika kita tidak mengawal insulin, insulin ini dia akan kunci lemak-lemak kita, menyebabkan lemak tidak boleh dibakar, dan apa yang berlaku hanyalah badan kita akan memaksimalkan penggunaan glukosa sahaja, di mana lemak-lemak yang disimpan selama ini tidak akan digunakan disebabkan kehadiran insulin yang tinggi dalam badan kita. Jadi penting untuk kita rendahkan karbohidrat dan tinggi lemak. Kenapa tinggi lemak? Sebab dengan tinggi lemak,
lemak ini akan menggantikan glukosa sebagai sumber tenaga kepada badan kita dalam bentuk asid lemak bebas. Kalau karbohidrat tadi akan menjadi glukosa, dan kalau asid lemak bebas, kalau lemak dan minyak ini akan menjadi asid lemak bebas, juga akan menjadi sumber tenaga. Dan apabila badan kita menerima lemak sebagai sumber tenaga dan pada masa tersebut adalah kadar insulin dalam badan kita rendah, maka mudahlah badan kita apabila kehabisan tenaga untuk mendapatkan tenaga simpanan yang ada di lemak ini sebagai sumber tenaga alternatif kepada tubuh kita. Kuncinya di sini, turunkan paras insulin dengan mudah sambil tidur, sambil tengok TV, sambil makan-makan pun kita akan boleh membakar lemak kita. Dan intermittent fasting ini pula, kenapa saya amalkan? Intermittent fasting ini adalah berkait juga dengan kaedah hormon. Seperti saya ceritakan tadi, insulin sebenarnya yang berkait dengan masalah berat badan ini, banyak hormon yang berkaitan. Cuma saya lebih suka fokus untuk insulin terlebih dahulu supaya saya tidak memeningkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan melakukan IF, kita secara automatik kita akan menurunkan paras insulin, di mana badan kita akan mudah untuk membakar lemak yang ada dalam badan tanpa perlu kita melakukan senaman berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk melakukan IF ini, tempoh masa yang paling efisien adalah 16 jam. Jika tidak mampu, boleh turunkan jadi 14 dan 12. Dan berdasarkan kemampuan, 16 jam adalah tempoh masa yang paling efektif untuk membakar lemak yang ada dalam badan kita. Kenapa intermittent fasting ini boleh membakar lemak? Kerana kita tidak makan dan minum selama 16 jam. 16 jam itu pula adalah termasuk waktu tidur. Tapi adakah tak boleh makan dan minum langsung? Okay, makan tak boleh langsung, tetapi kalau minum sebenarnya ada kelonggaran. Ini bukan Islamic fasting, ini adalah intermittent fasting. Minuman yang dibenarkan adalah minuman yang zero kalori. Contohnya apa? Air kosong. Contohnya apa lagi? Teh O kosong, kopi O kosong, ataupun cuka apple. Kalau saya suka memilih cuka apple sebab di dalam cuka apple ada probiotik, di mana saya nak probiotik tersebut untuk kesihatan usus saya, di mana itu juga salah satu perkara yang menyumbang kepada kita boleh menurunkan berat badan. Itu saya akan ceritakan di video yang lain. Dan dengan melakukan intermittent fasting selama 16 jam, cycle-nya begini. Waktu terakhir, seperti saya akan makan yang terakhir saya pada 9 malam. Jadi pada jam 9 malam saya makan, badan saya akan mencerna semua makanan yang saya masukkan ke dalam perut saya selama 8 jam. Ini berdasarkan kajian dan mungkin berbeza mengikut jenis makanan. So dalam tempoh 8 jam, badan saya akan menyelesaikan semua makanan yang ada di perut. Maksud dia, glukos akan dikeluarkan, dihantar ke sel, lemak pun akan dipecahkan kepada asid lemak bebas, akan digunakan sebagai sumber tenaga dan sebagainya. Dan selepas 8 jam, saya masih berpuasa. So saya berpuasa lagi jam yang ke-9 hingga jam yang ke-12. Masa itu badan saya dah kehabisan tenaga. Perut saya dah tak boleh supply tenaga. Jadi apa yang buat, badan saya akan cari sumber tenaga. Maka dia akan mendapatkan sumber tenaga daripada simpanan, iaitu di hati, yang mana fruktosa yang kita makan akan dipecahkan di hati dan akan tukar kepada glikogen sebagai sumber tenaga. Jadi sumber tenaga di hati pun akan supply sumber tenaga masuk ke dalam darah dan dihantar ke sel, mana sel pun akan terima tenaga. Tapi hati kita ni dia ada limited space. Bila limited space, dia tak boleh supply dalam tempoh masa yang lama. Jadi berdasarkan kajian hanya 4 jam sahaja maksimum hati boleh supply tenaga kepada kita. So 4 jam bermaksud daripada tadi saya 8 jam perut settle. So daripada jam ke-9 hingga jam ke-12, badan saya telah menghabiskan tenaga yang ada di perut dan juga tenaga yang ada di hati. So genaplah saya berpuasa 12 jam. Dan saya perlukan lagi 4 jam untuk jadikan puasa saya 16 jam, kerana 4 jam yang terakhir, masa itulah insulin kita adalah serendah-rendahnya, ataupun boleh dikatakan tak ada insulin langsung dalam darah kita. Masa itu lemak dia akan berada dalam mood untuk
untuk dibakar. Masa itu badan kita akan cari sumber tenaga, maka lemak masa itu akan terus dibakar dan menghasilkan satu bahan yang dinamakan sebagai ketone body atau jasad ketone, di mana jasad ketone ini akan keluar dan masuk ke sel sebagai sumber tenaga. Di sinilah sambil baring pun kita bakar lemak, sambil tengok TV pun kita bakar lemak, sambil memasak pun kita bakar lemak. Jadi inilah jalan pintas untuk membakar lemak. Ditambah pula kita melakukan low karbohidrat high fat diet semasa kita berbuka puasa dan semasa kita bersahur untuk buat intermittent fasting ini, maka itulah jalan terbaik di mana kita setiap masa memastikan insulin kita berada pada tahap yang paling minimum. Jadi itu saja penerangan ringkas saya. Mungkin saya akan pergi detail lagi pada video-video akan datang. Cuma saya harap penerangan saya ini bermanfaat dan boleh diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kalau anda rasa maklumat ini berguna, boleh like, share dan subscribe channel saya Radian Amir Shah, dan boleh juga mengikuti channel Telegram saya. Assalamualaikum.